Semalam saya cerita banyak fakta. Saya tak sempat nak menceritakan tentang insight dia, iaitu perjalanan peribadi saya berada di Israel dan juga Palestin selama 2 kali, iaitu pada tahun 2005 dan 2008. Tahun 2008 paling mengesankan kerana saya hadir khusus untuk melihat apa yang terjadi setelah 40 tahun Israel menduduki atau menjajah Baitul Maqdis ataupun West Bank. Dan pada tahun yang sama juga, bererti pada tahun 2008 bererti 70 tahun Israel menduduki keseluruhan bumi Palestin setelah berjaya menakluk Palestin pada 15 hari bulan Mei tahun 1948. Saya mohon maaf, semalam Sultan yang saya maksudkan adalah Sultan Abdul Hamid II, bukan Sultan Zainal Abidin II. Saya ada dua kekaguman, iaitu satu pada Sultan Zainal Abidin II, iaitu Sultan Terengganu, yang mengamalkan undang-undang Islam di Terengganu, yang seorang sultan yang sangat warak. Jadi bila saya sebut sultan ni Abdul Hamid II dan Zainal Abidin II, saya selalu confuse. Kedua-dua sultan ni adalah sultan yang sangat dihormati kerana perawakannya yang mulia, termasuk Sultan Abdul Hamid di Empire Ottoman, yang memerintah hingga tahun 1918, meninggal wafat pada 1918. Baginda adalah raja yang baik, raja yang ke-34 dalam keturunan Osmaniyah. Daripada Empire Osmaniyah bermula pada 1515 hingga 1917. Sultan Abdul Hamid adalah sultan yang ke-34. Begitu juga dengan Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Seorang sultan yang kalau kita baca sejarah dia, sultan yang warak, sultan yang berguru dengan banyak ulama-ulama sohor di Terengganu. Sultan yang mengamalkan dasar tidak menjemput guru ke istana, tetapi bertandu daripada istana ke rumah gurunya. Itu Tunku Paluh dan Tunku Pulau Manis. Jadi ini membuatkan saya terkeliru kerana dua sultan ini sentiasa dekat di hati saya sebagai gambaran orang yang berkuasa tetapi sangat mulia. Saya sampai di Palestin pada bulan Jun 2005, iaitu kali pertama masuk setelah terbang daripada KL ke, kerana saya tak banyak duit waktu tu untuk buat production dokumentari. Dokumentari saya bertajuk Ziarah Palestin di bawah Majalah 3 untuk ditayangkan pada Hari Raya tahun 2005. Jadi saya terbang dan kemudian kerana bajetnya kecil, production tak memberi kita bajet besar, saya terpaksa mengambil tiket murah daripada Kuala Lumpur ke Bangkok dengan menggunakan Air Asia, kemudian menggunakan penerbangan yang paling murah, Jordan Air, terbang daripada Bangkok terus ke Amman. Daripada Amman saya terpaksa menyewa JMC, iaitu kenderaan pacuan 4 roda berskala besar, bersaiz besar JMC ini yang merentas padang pasir daripada Jordan ke Syria yang memakan masa lebih kurang 4 ke 5 jam ke Damsyik, kemudian merentas lagi dari Damsyik ke Beirut yang memakan masa turun ke Amman Jordan. Daripada Amman Jordan saya apply visa untuk masuk ke Israel dan terpaksa menunggu 2 hingga 3 hari. Kementerian Luar Israel, Jordan menghantar application kepada Kementerian Dalam Negeri di Israel untuk membuat pemantauan dan screening. Saya menyamar sebagai seorang arkitek dari Malaysia yang berminat untuk membuat rakaman fotografi seni banner di Israel, kerana pada waktu itu kira kita mohon masuk sebagai seorang wartawan, kita tidak akan dibenarkan. Kita terpaksa meminta permit khas pekerjaan, bukan permit pelancongan. Tapi pada waktu saya pergi tu kawalan sempadan sangat ketat kerana masih berlaku beberapa intifadah kecil-kecilan di dalam Masjid Al-Aqsa, terutama penentangan orang Islam terhadap arahan tidak membenarkan lelaki di bawah usia 40 tahun memasuki kawasan Masjid Al-Aqsa sekalipun untuk bersembahyang Jumaat. Saya lebih bernasib baik daripada 4 pemuda Jepun, kerana pada waktu itu Jepun disenarai hitamkan daripada memasuki Israel kerana ada gerakan di kalangan pelajar di Jepun untuk membuat perarakan anti-Israel di Tokyo. Maka itu Yahudi dan Zionis dan Israel memandang serong dan menyenarai hitamkan pelawat ataupun pelancong daripada Jepun, terutama mereka yang berusia muda, kerana disyaki akan menjadi pembekal maklumat. Jadi saya selepas 7 jam diinterview berulang kali dengan soalan yang sama, berjaya masuk, tapi 4 pemuda Jepun itu terpaksa dihalau balik. Dan pada waktu yang sama juga kita menghormati, kerana pada waktu itu 2005 ketika berlaku intifada, ketika berlaku serangan tembakan ke dalam bangunan, pencerobohan ke dalam bangunan Masjid Al-Aqsa, Malaysia adalah minimum berbanding kebangkitan yang berlaku di kalangan pelajar Jepun yang pada waktu itu ingin mengadakan perarakan anti-Israel dan membela rakyat Palestin secara besar-besaran di Tokyo, hingga semua orang Jepun yang berusia 35 tahun
ke bawah disyaki sebagai ancaman kepada Israel dan dilarang memasuki Israel. Istilah dia, walaupun saudara ingin pergi ke negara Palestin, dia tidak ada istilah untuk masuk Palestin. Daripada sempadan, saudara datang, mereka akan menyebut itu adalah wilayah Israel, walaupun dia diduduki. Bagaimana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga sekutu besarnya Amerika dan juga Britain mengabui mata dunia dengan menggunakan wilayah yang diduduki, tetapi sebenarnya adalah wilayah yang dijajah. Jadi jangan keliru dengan perkataan wilayah yang diduduki oleh Israel. Sebenarnya dia adalah penjajahan total. Tetapi oleh kerana kita faham pelobi-pelobi Yahudi dan juga Kongres Amerika yang pro-Yahudi menggunakan perkataan menduduki. Untuk maklumat saudara bahawa secara keseluruhannya saya cerita dulu mengenai nasib pelarian Palestin. Jumlah pelarian Palestin yang berada di dalam luar daripada negara Palestin adalah lebih kurang 4 juta orang. 2 juta berada di Jordan. Hampir 630,000 menumpang hidup di Syria dan saya tak pasti apa nasib mereka sekarang kerana Syria juga berperang, Syria juga bertempur dengan teruk. Kita tak pasti kerana Syria sendiri mempunyai lebih 2 juta pelarian yang sekarang berada di Turki, berada di Greece, berada di Jerman dan berada di Perancis. Diberi perlindungan oleh 4 negara bukan Islam ke atas orang Islam. Sebab itu saya rayu pada saudara apabila ada hal-hal yang bersangkutan dengan orang Syria, terutama pelarian, tolong beri perhatian kerana kita tak mungkin menjadi lebih rendah dan kita tak mungkin menjadi lebih memalukan sikap kita berbanding bagaimana orang Greece, bagaimana tentera laut Itali, bagaimana Perancis yang sangat bermurah hati, bagaimana Jerman yang satu masa dulu adalah bangsa Aryan berdarah Nazi, tapi hari ini inilah negara-negara yang memberi perlindungan kepada umat Islam, mendirikan kemah-kemah pelarian, NGO-NGO mereka bekerja sepanjang masa dan separuh mati untuk memastikan pelarian-pelarian ini mendapat hak pendidikan, makanan, kesihatan yang baik, walaupun orang Islam ini melarikan diri ke atas bumi orang kafir. Sebab itu saya tak mahu menjadikan isu ini sensitif. Saya minta saudara pertimbangkan sikap kita terhadap orang Rohingya. Orang Rohingya itu Islam, dia datang ke negara kita, negara Islam, membawa banyak masalah. Seperti juga 2 juta pelarian Islam yang berada di Eropah, mereka juga membawa banyak masalah kepada orang Eropah. Walaupun terdapat kejadian rompak samun yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup dalam kesusahan ketika menjadi pelarian di Eropah, tapi Eropah tidak pernah membuat dasar menghalau keluar pendatang Islam yang berada di Greece, yang berada di Itali, yang berada di Jerman, yang berada di Perancis dan sebahagian besar lagi bertebaran juga di negara-negara kecil yang turut membantu termasuk Austria dan juga termasuk Austria dan juga Belgium. Jadi ambil fikir, dalam agama ni fikir adalah perkara yang penting kerana kalau saudara tidak berfikir dan mengikut perasaan, saudara mungkin menjadi orang disebut sebagai dalam agama sebagai jahil. Sebab tu saya kata walaupun gerakan anti Rohingya kerana 1-2 perkara yang kita marah, kerana sedikit nasi dalam pinggan kita terpaksa berkongsi dengan orang Rohingya, kerana sedikit pekerjaan kita terpaksa diambil oleh orang Rohingya, kita bersifat dengan menzalimi mereka, itu adalah satu perkara yang tidak betul kerana saya fikir apabila orang Kristian dan sebahagian daripada orang Barat tidak pun membaca Bible. Sebahagian daripada orang Barat tidak pun membaca Bible. Tetapi bagaimana mereka meraihkan kedatangan 2 juta pelarian Islam di Eropah ada satu perkara yang perlu kita renung. Apakah kita ingin mengatakan bahawa orang yang membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran mempunyai perangai yang lebih buruk daripada orang yang tidak membaca Bible dan tidak membaca Al-Quran? Kita kata kalau mereka tidak membaca Bible dan tidak membaca Al-Quran, apakah yang memandu diri mereka menjadi lebih baik dan meraihkan 2 juta pelarian Islam? Kalau saudara lihat foto-foto yang dijalankan oleh NGO, ada seorang chef dari Malaysia, dia seorang Cina, dia terbang pergi ke Perancis, membeli sebuah kenderaan kecil, dia buat stall. Setiap hari dia mengutip dana daripada masyarakat kaya di Perancis dan di Jerman dan dia menyediakan makanan harian secara percuma kepada orang Islam. Ini kisah pemuda Cina, saudara boleh Google dan boleh dapat. Beliau seorang chef hotel dan sampai sekarang beliau masih lagi berada di, saya lupa nama bandar tu di Perancis. Saya tak boleh ingat, bukan Lille. Dia berada di satu bandar yang lebih rapat dengan kawasan pelarian. Pada siang hari beliau akan menjalankan aktiviti mencari wang. Pada malam hari beliau menjalankan aktiviti mencari wang. Pada siang hari beliau menjalankan aktiviti memasak daripada atas food truck dia dan mengedarkan makanan percuma kepada orang Islam. Ini adalah benda-benda yang kena ambil renung, kena ambil fikir. Daripada kita menjadi cyber warrior, kita menjadi keypad warrior, menyerang orang-orang Rohingya tanpa sebab hanya kerana sedikit kemarahan kita pada isu-isu di tak kisahlah, saya malah nak sentuh nanti menjadi sensitif. Tapi yang saya nak bagi tahu kepada tu, dalam manusia ni ada 2 perkara. Ini dialog yang paling menarik daripada filem Ada Apa Dengan Cinta. Manusia itu ada 2 perkara, iaitu akal dan hati. Kalau dia tak ada akal, dia tak ada hati,
itu susahlah. Jadi kalau ada akal kita fikir, sebab satu adalah kerana tidak mungkin kita membenci sekitar 100,000 orang Rohingya yang melarikan diri kerana perang, 1 juta lebih yang menjadi pelarian di Cox City dan di Cox Bazar di Myanmar. Mereka yang bunuh dan dibakar pada tahun 2012, mereka dibunuh dan dibakar, bayi-bayi dibakar di atas panggang bara api. Itu bukan peristiwa penipuan, saudara boleh melihat visualnya. Sekiranya saudara membenci satu perkara hanya kerana isu, saudara tidak gembira kerana nasi dan saudara tidak gembira kerana lauk, saudara tidak gembira kerana sedikit pekerjaan, saudara terpaksa berkongsi pada orang Islam yang lain, saya fikir adalah sangat aneh. Ketika orang-orang Ansar menerima orang Muhajirin, mereka belum lagi Islam, mereka berbaiat dan kemudian masuk Islam, mereka meraihkan kedatangan para sahabat dan juga Rasulullah ke Madinah. Jadi sifat-sifat begini saya rasa kalau saudara baca banyak Quran, baca banyak sirah, baca banyak kitab, baca banyak hadis, tetapi dia tidak mengubah akal dan hati, itu menjadi soalan yang sangat besar. Saya tak bersifat pro sesiapa, saya menyampaikan fakta pada saudara. Baiklah, bila saya masuk saja ke Israel dan saya bagi tahu bahawa 4 juta orang Islam ni, saya bagi tahu lagi satu, 4 juta orang Palestin ni, 2 juta berlindung di Jordan, di kemah-kemah pelarian di sekitar Jordan. Saudara pergi saja ke Amman, Jordan, saudara hanya perlu menaiki kenderaan taksi atau apa, anda boleh melawat kemah-kemah pelarian yang banyak di Jordan. 630,000 berada di Syria. Wallahu a'lam, saya tak tahu apa nasib mereka. Kita hanya boleh berdoa mereka berada dalam keadaan dilindungi Allah walaupun peperangan di Syria telah berlangsung dengan begitu panjang sejak 2011. Lebih kurang 280,000 berlindung di Lebanon. Lebih kurang dan yang paling menarik 500,000 orang Islam daripada kaum Palestin berada di Chile. Ini pun satu benda yang kita ambil pengajaran. Chile adalah sebuah negara miskin, sebuah negara Kristian. Bagaimana mereka boleh menerima pelarian Palestin dengan jumlah yang begitu ramai atas semangat kemanusiaan. Itu saya kata, kita baru saja menerima 120,000 orang Rohingya, kita jadi huru-hara, gelap mata, hilang akal, hilang hati. Tapi saudara baca balik sejarah ataupun kaji dan Google, kenapa masyarakat Chile menerima 500,000 pelarian Palestin untuk berada di negara mereka sedangkan mereka bukan negara Islam. Dan bagaimana mereka boleh menerima orang Palestin ketika Chile adalah sebuah negara Kristian yang totok, sama seperti Brazil. Di Palestin hari ini terdapat lebih kurang 9 juta, 8.83 juta penduduk Israel yang berada di Israel, manakala yang tinggal rakyat Palestin di dalam bumi Palestin adalah sekitar 5 juta orang. Dengan kedudukan padat 1.2 juta orang tinggal di Gaza yang sempit dan juga terangkum seperti kampung setinggan yang besar. Manakala yang baki yang lain tu berada di Baitul Maqdis, sekitar 1 juta orang. Yang lain tu bercamuk di bandar Jericho, di Nazareth, di Ramallah, iaitu ibu kota Palestin, ibu kota pentadbiran politik Palestin di wilayah Palestin dipanggil PA, Palestine Authority. Selebihnya adalah dalam kumpulan eceran yang diterima di Amerika, diterima di Eropah. Tetapi apa yang perlu kita fikir sekarang ni adalah untuk memahami bahawa krisis Palestin bukanlah satu krisis yang patut. Saya waktu nak pergi dulu berdebat, kebanyakan ketua-ketua jabatan saya mengatakan bahawa kenapa perlu berbelanja dengan begitu besar untuk pergi ke sebuah, siapa peduli hal Palestin. Ini ada pada tahun 15 tahun dulu. Orang-orang Malaysia yang mempunyai pemikiran bahawa orang dah tak larat dah dengar cerita Palestin ni. Kenapa lagi kita nak buat liputan tentang Palestin? Isu ni isu yang tak akan selesai. Saya bagi tahu saya tak beranilah cakap biadab kepada bos saya, tapi saya bagi tahu kata mana ada benda yang selesai dalam dunia ni kecuali kita mati. Sebab tu menyelesaikan hal ini menjadi ibadah. Sebab itulah hidup ini adalah mencari jalan penyelesaian sebelum kita mati, dan kita mati pun tak selesai, selesainya hidup. Sejak tu saya percaya bahawa ramai orang mempunyai pemikiran yang sedemikian, yang tidak mempunyai semangat yang sebenar untuk memahami bahawa isu Palestin tanggungjawab, tetapi kepada Masjidil Aqsa, ya Allah. Dan saya boleh bagi tahu pada saudara-saudara, sekiranya bukanlah bangsa Palestin yang berada di Masjidil Aqsa, dah lama dah Masjidil Aqsa itu diserahkan kepada orang Israel. Walaupun mereka gagal mempertahankan tanah air mereka daripada orang Palestin, daripada orang Israel, tapi orang Palestin inilah selama berpuluh tahun, dari tahun 68 sampai sekarang, selama 50 tahun mempertahankan Masjidil Aqsa. Walaupun Israel berjaya mengambil hampir dalam kekuatan ketenteraan Israel yang luar biasa, dalam keupayaan Israel memanipulasi pelbagai perkara, mereka boleh mengambil begitu besar tanah Palestin, tetapi 4 biji padan bola yang menjadi kawasan suci umat Islam, iaitu Aqsa Sharif,
ataupun Masjidil Aqsa tidak dapat mereka ambil. Ini salah satu juga menggambarkan bahawa tidak ada bangsa yang tidak mudah untuk mempertahankan Masjidil Aqsa kecuali oleh satu bangsa yang sanggup mati demi agama. Inilah berlaku dalam peristiwa tempur pada 5 hingga 10 Jun, Yom Kippur, iaitu perang 6 hari pada tahun 2008, apabila Presiden Yasir Arafat ditipu oleh pemimpin-pemimpin Arab yang lain, di mana pada waktu itu Yasir Arafat telah menggerakkan 100,000 orang tentera dia, tentera dan kereta kebal dia di sepadan Sinai, kerana wujud persepahaman kononnya negara-negara Teluk yang kaya akan ikut serta dalam perang untuk memerdekakan Palestin. Tetapi akhirnya dalam pertempuran itu bukan saja menang, Islam kalah lagi teruk, di mana sebahagian daripada semenanjung Sinai jatuh ke tangan Israel. Tebing barat, iaitu yang saya katakan tadi tempatnya adanya Masjidil Aqsa yang asalnya dikuasai oleh Jordan, juga diambil alih oleh Israel. Kemudian Bukit Golan yang menjadi milik Syria dan sempadan Lebanon juga diambil alih oleh Israel, menjadikan Israel yang berhajat untuk membina the greatest Israel itu berjaya. Dan Israel menjadi lebih luas pada tahun 1968 kerana keengganan dan juga kerana sikap tidak bersatu orang Islam pada waktu tersebut, yang pada mulanya berjanji dengan Presiden Anwar Sadat untuk berperang dengan Israel, tetapi banyak negara akhirnya menjadi takut atas ancaman ataupun atas desakan Amerika. Mereka menarik diri dan sebahagian besar, terutama Yasir Arafat lah, yang merasa tertipu dalam peristiwa perang 6 hari. Palestin mempunyai dua perkara yang kita tak boleh lupa. Pertama adalah kurma muda yang sangat sedap, rotab dia sangat sedap. Bila kita pergi, satu perkara yang saudara jalan ke kampung-kampung, saya sempat masuk ke Abu Najab, saya masuk ke kampung-kampung kecil di sekitar Masjidil Aqsa, kampung-kampung yang tak dibenarkan pelancong masuk, tapi saya menyusup masuk ke beberapa bahagian pertempatan orang Islam di Baitul Laham ataupun Bethlehem. Itu jarak antara Baitul Maqdis ataupun Baitul Maqdis dan Baitul Laham hanyalah 8 km. Tapi dibina satu tembok tinggi tu yang menyebabkan proses lalu lalang tu tidak mudah. Anda mungkin dihalau keluar, sekalipun anda pelancong, anda tidak dibenarkan melawat Bait Laham, anda mungkin dilepaskan juga. Tetapi Bait Laham lebih menjadi tumpuan kepada penganut Yahudi, kerana di sana ada gereja Nefertiti, tempat lahirnya Nabi Isa. Tapi saya juga pergi melawat, manakala di bahagian Masjidil Aqsa mereka melawat Srebrenica, gereja di tempat Isa disalib, tempat Isa dibaringkan dan dimandikan di altar, dan tempat Isa dikebumikan mengikut kepercayaan Kristian, tetapi dalam kepercayaan Islam Isa diangkat naik ke langit. Orang-orang Palestin secara sifatnya berhati keras. Kalau kira dari segi etnik Arab, dia mempunyai perbezaan sedikit. Mereka lebih keras, lebih berani, kerana mereka hidup dalam perang yang panjang daripada tahun 48. Kanak-kanak mereka dibesarkan sama seperti kanak-kanak Lebanon, dengan penuh kebencian dan juga penuh rasa marah ke atas Israel kerana menduduki wilayah Palestin. Anak-anak Lebanon, terutama daripada mereka yang bermazhab Syiah Hizbollah, itu yang dilatih sejak kecil bahawa Masjidil Aqsa adalah milik kita, Masjidil Aqsa adalah milik kita, adalah menjadi perintah Tuhan kepada kita untuk memberi nyawa, harta dan juga hidup kita untuk mendapatkan Masjidil Aqsa. Saya nak ingatkan juga pada saudara bahawa sekiranya Trump meneruskan kempen dia untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel secara rasmi, saya fikir perang besar akan berlaku. Saya fikir 1.2 juta umat Islam yang berada dalam Masjidil Aqsa daripada bangsa Palestin, dan lebih kurang 20% daripada 1.2 juta itu adalah Palestin Kristian, tidak akan berdiam diri. Beza dia di sana, Palestin Kristian dan Palestin Islam menyebut diri mereka sebagai berada. Saya ada pengalaman, dia kata, bolehlah pergi beli barang di kedai saudara saya, kata pemandu pelancong saya, Nasir, seorang Muslim. Dan saya pun pergi ke kedai tersebut. Saya kata, kenapa kedai ini menjual banyak patung-patung Nabi Isa dan patung Ibu Maryam? Oh, dia kata, saudara saya ini memang Kristian. Jadi bahasa yang mereka gunakan selagi mereka berdarah Palestin, sama ada Islam ataupun Kristian, mereka membahasakan diri mereka sebagai saudara. Kerana Palestin Kristian dan Palestin Islam, kedua-duanya mengalami penindasan oleh Yahudi. Yahudi membenci orang Kristian berdarah Palestin. Orang Yahudi lagilah memusuhi orang Palestin yang beragama Islam. Secara populasi, boleh dianggarkan sekitar 85% rakyat Palestin adalah Palestin Muslim, manakala 15% lagi adalah Kristian Ortodok.
Itu saudara kena faham. Kerana apabila masuk, kebanyakan peniaga-peniaga yang menguasai perniagaan merchandise di luar daripada Old City, iaitu kota yang di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, kawasan suci orang Islam. Di sebelahnya itu adalah sinok Yahudi, the Wailing Wall tu, tempat saudara melihat orang Yahudi menyembah dinding tu. Nanti saya cerita kenapa mereka menyembah dinding. Dan kemudian di bahagian selatan menghadap ke pintu timur itu adalah milik orang Kristian. Secara purata saya kata tidak semua Yahudi jahat. Ketika saya pergi ke Tel Aviv melawat, saya tersesat jalan pulang. Saya berjumpa dengan seorang pemuda berambut panjang sedang menanti Grab, sedang menanti teksi, belum ada Grab waktu tu, dia menanti teksi. Dan saya bagi tahu kepada dia saya sesat jalan dan saya tak dapat cari jalan balik daripada Israel untuk menuju ke Baitul Maqdis. Kerana visa saya hanya membenarkan saya berada di Baitul Maqdis. Saya boleh ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel kerana saya memasuki Tel Aviv tanpa memaklumkan kepada Kementerian Dalam Negeri, kerana saya masuk secara senyap-senyap. Dan pemuda ini sangat baik hati, dia menyewa teksi dan memandu saya hingga ke satu jalan, dia tunjuk dengan tangan, ini masuk ke highway. Dia kata follow saya, nanti saya akan tunjuk dengan tangan, saudara masuk saja ke highway dan highway itu akan bawa saudara pulang ke Masjid Al-Aqsa. Itu jaraknya kira-kira 80 km. Ketika saya sampai di sinok Yahudi yang berdekatan dengan Wailing Wall tu, sebab Yahudi ada 12 mazhab yang bersandar dalam Wailing Wall. Saya bagi tahu saya seorang Malaysia, I'm Muslim from Malaysia. Oh, dia kata welcome, come and visit our synod. Dia bawa saya masuk. Walaupun rakan-rakan saya yang lain tak berani masuk, saya masuk dan bertemu dengan rabai Yahudi, rabai besar Yahudi yang menguasai synod tersebut. Dia panggil saya dan bertanya kepada saya, sahabatku, saudaraku, dia kata, marilah kita berdoa untuk kebaikan saudaraku. Keluarlah rabai-rabai Yahudi ini, berdoa kepada saya orang Islam ni, dan saya bagi tahu kata anak saya akan mengambil peperiksaan. Tolong doakan anak saya lulus dalam peperiksaan. Jadi rabai-rabai ini semua berpusing dan mengangkat tangan dan berdoa. Dan saya berdoa kerana mereka adalah Ahlul Kitab. Mereka menentang penindasan, mereka menentang pembunuhan dan mereka menentang kezaliman Zionis ke atas orang Islam. Ini perbezaan di antara Yahudi yang beriman kepada agama mereka dan juga Zionis, aliran yang dibentuk yang saya cerita semalam 1896 oleh Theodor Herzl yang berpangkalan di Basel, Switzerland pada 1896. Niat dia memang nak menubuhkan sebuah negara Zionis. Sedangkan penganut-penganut Yahudi tulen yang kita sebut sebagai Ahlul Kitab, mereka tidak memusuhi Islam. Mereka mengakui wujudnya Muhammad, tetapi mereka menafikan untuk beriman kepada Muhammad kerana kepercayaan mereka adalah kepada ajaran yang dibawa oleh Musa dan kesetiaan mereka terhadap Nabi Daud. Apalagi yang boleh saya cerita pada saudara adalah 40% daripada rakyat Palestin menganggur. Kalau saudara dapat pergi menunaikan umrah dan kemudian mengambil trip perjalanan ke Masjid Al-Aqsa, perkara yang paling seronok selain daripada kurma muda yang sangat lazat, iaitu rotab. Yang kedua adalah batu apa kita panggil ni? Batu pirus. Batu pirus Palestin. Antara batu yang Nabi suka pakai. Dahsyat, saya masa tu saya tak kenal, tak sayang barang. Jadi saya beli ketul-ketul batu yang mereka pukul daripada dalam bukit-bukit, daripada tanah-tanah. Dia keluar, dia jual pakai timber je. Jual pada kita. Jadi balik kita kena canai batu tu. Jadi batu tu dijual pada saya dalam bentuk ketul-ketul kecil. Sebab mereka miskin. Mereka berada di depan kedai makan. Tak mengemis. Tapi mereka menjual batu-batu dan juga buah ratab, iaitu kurma muda. Dan dia kata belilah. Saya ingat saya beli dalam 30 biji batu. Dan saya tak ingat berapa dolar saya bayar kepada dia sebab harganya sangat murah. Kerana mereka menjual batu-batu pirus yang mereka gali sendiri dengan menggunakan tukul dan juga pahat. Dan mereka jual dalam bentuk ketul-ketul, kita kena balik canai. Saya bawa balik dan bagi pada isteri saya bagi pada kawan-kawan dia. Kerana saya masa tu tak kena cincin, saya tak tahu pirus Palestin adalah antara pirus yang Nabi sayang selain daripada pirus daripada Iran. Saya bagi-bagi dan kalau saudara pergi ke kampung-kampung miskin di luar Masjid Al-Aqsa, kerana mereka tak dibenarkan berniaga di Masjid Al-Aqsa, kerana di Masjid Al-Aqsa kita hanya dapat membeli dari toko-toko yang dimiliki oleh orang Muslim tu, kebanyakannya adalah yang menjual buah-buahan, pakaian, mereka toko-toko yang menjual cenderamata. Tetapi yang berada dalam menjual batu-batu pirus ni, kebanyakannya berada di perkampungan di pedalaman, sama ada di Baitul Laham ataupun di Baitul Maqdis. Saya pergi ke Tal Abu Daud, sebuah perkampungan di pedalaman, dan di situ saya dapat beli banyak batu. Dan rasa terkilan pula kerana tak satu pun saya simpan. Batu-batu yang banyak beli tu, tak satu yang saya simpan. Kalau simpan satu, saya akan ingat ini adalah batu yang saya beli daripada orang miskin di Palestin. Orang yang menjual batu pirus untuk mendapat sesuap nasi, kerana kadar pengangguran antara 40 ke 60%. Macam sekarang ni, bila berlaku recession, airport tak ada. Sebab saya beritahu pada saudara,
semua pekerja buruh yang berada di pintu masuk jalan darat, maksudnya kita akan jumpa pintu masuk jalan darat macam kita pergi ke Thailand melalui jalan darat, 100% pekerja buruh itu adalah buruh Palestin. Mereka bekerja dengan cari makan dengan menjadi pekerja buruh kepada rejim Israel. Mereka juga adalah buruh di banyak tempat. Jadi apabila COVID-19, ekonomi pelancongan lumpuh, saya fikir kadar pengangguran akan meningkat dengan lebih tinggi. Kerana Israel hanya mempunyai 3 sektor utama dalam industri mereka yang menghasilkan kewangan ataupun GDP ataupun keluaran dalam negara kasar mereka yang tinggi. Yang pertama adalah industri persenjataan. Yang kedua adalah industri tanam-tanaman kerana mereka adalah pengeluar buah zaitun yang terbesar. Dan ketiga adalah industri pelancongan kerana mereka menerima banyak pelancong kerana di sana satu, mereka mempunyai pantai yang cantik. Yang kedua adalah mereka adalah negara yang mengiktiraf perkahwinan gay. Yang ketiga, mereka ada pantai Bogel. Yang keempat adalah kerana di sana ada banyak kota suci. Berarti orang Islam dan juga orang Kristian datang untuk meraihkan upacara-upacara keagamaan di Masjid Al-Aqsa. Kita dah setengah jam. Saya fikir tak ada soalan kot. Tak ada orang tanya soalan apa-apa. Saya selalu minta interaction, tanya apa-apa, tapi semua saudara diam. Tapi saya bagi tahu itulah, kata bahawa jangan abaikan orang Palestin. Itu mungkin ditanya, kita selalu fikir kan. Kita hanya akan ditanya tentang jiran kita. Kita hanya akan ditanya hal-hal tentang apa yang kita buat dengan harta kita pada hal-hal yang kecil. Tetapi saya fikir apa yang dibuat dengan harta kita pada hal-hal yang besar, apakah kita pernah mendermakan harta kita untuk mempertahankan tempat yang Allah sebut sebagai tempat yang ketiga paling suci. Kalau Allah tanya apa yang kita buat dengan hidup kita, pernahkah kita menghabiskan masa dan waktu kita melakukan sesuatu untuk kebaikan Palestin, terutama bagi memastikan bangsa ini dapat mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada diduduki ataupun dirampas oleh orang kafir Yahudi. Kalau Allah bertanya kepada kita, apa yang telah kita lakukan dengan fikiran kita, pernahkah kita berfikir? Kalaupun kita tidak melakukannya, fikir adalah penting. Apakah pernah kita memberikan sedikit fikiran kita untuk mengenang nasib orang Yahudi apabila kita berjaga malam? Apakah kita terus mendoakan kekayaan dari kita? Saya selalu heran kan orang jaga malam yang didoakannya itu rumah nak lebih besar, didoanya nak murah rezeki supaya keretanya lebih besar, didoakannya anak lulus peksa supaya anaknya kaya besok dia dapat menumpang senang. Tapi saya tak fikir ramai yang berjaga malam dan menangis mengenangkan nasib Masjid Al-Aqsa, mengenangkan nasib 5 juta penduduk Palestin yang kini berdepan dengan ancaman Zionis, 4 juta penduduk Palestin yang merempat di luar negara dan menumpang hidup untuk makan dan minum. Kais pagi makan pagi di negara orang. Saya akhiri di sini dengan ucapan supaya kita mempunyai semangat, bukan semangat Palestin, ini adalah tanggungjawab kita terhadap Masjid Al-Aqsa, tempat suci di mana di situlah Nabi berisrak daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian bermikraj daripada Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kemudian dari situlah turunnya perintah solat, turunnya banyak sirah-sirah yang kita pelajari untuk menjadikan kita lebih maklum tentang agama kita, untuk menjadikan kita lebih faham tentang agama kita. Yang paling penting adalah solat. Jadi kalau kita kenang Masjid Al-Aqsa, kita kena kenang bahawa inilah perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, daripada Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan sejarahnya menjadi penting kerana di situlah datangnya perintah solat yang selama 1400 tahun umat Islam bersolat adalah solat yang diterima daripada perjalanan Nabi SAW pada malam Isra Mi'raj yang juga membabitkan Masjid Al-Aqsa. Dengan itu saya habiskan, jangan sebut tazkirah lah, sharing malam ni. Sebelum kita pergi kepada sesi jualan. Dengan itu saya temakkan dulu untuk suntingan YouTube dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.